komputer tu bila nak jerit ke apa ke. Salah faham atau apa nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hai, nama saya Muhammad Najmuddin bin Zana Anwar. Nama saya Tuan Azwa Nurmelisa binti Tuan Azman. Saya Nurul Ain Fatihah binti Muhammad Kamal. Hai, saya Nur Faridatul Akmalia. Nama saya Ruzana dan this is Putra Campus Studio. Baiklah, untuk topik kita pada hari ini ialah kelas online atau kelas offline, iaitu secara bersemuka. Mana lebih efektif? Jadi, mari kita mulakan. Untuk kelas online offline ni, nama pun offline, kita kena berjumpa lecturer, kita ada kuliah rasmi kan dalam dewan. Jadi kita kenalah nampak macam pelajar yang ada etika, kita kena nampak kita ni berpenampilan. Jadi itulah. Bila kita belajar secara fizikal ataupun bersemuka, secara tidak langsungnya kita dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dan mudah faham ketika di dalam kelas. Sebab time tu ruang yang terdapat dalam bilik atau kelas amat selesa dan kondusif sesuai untuk belajar. Kemudahan semua cukup, ada wifi, ada kursi meja. Biliknya pun agak kedap bunyi. Jadi jauh daripada bunyi bising, daripada macam-macam gangguan. Setakat ni tak pernah lah dengar dia rendah daripada bilik kuliah sebelah ke apa ke kan. Dia lengkap, kita pun selesa kan. Kalau online ni, kita belajar dari rumah, kita tak perlu macam bersiap-siap sangat. Bersiap pun ala kadar. Ambil hoodie, sarung dah siap. Yelah, duduk rumah kan memang selesa. Kena sediakan sendiri persekitaran yang kondusif untuk kita belajar. Contohnya macam komputer riba, telefon tu memang dah semua orang ada lah. Dan juga yang paling penting, internet lah. Kena laju supaya kita tak ketinggalan apa-apa. Cuma kadang-kadang Keadaan sekeliling tu penuh dengan bunyi-bunyi tak dikendaki. Memang bising je setiap masa. dengan orang atas ketuk batu lesung, Anak jiran sebelah kiri menangis, ni kadang bunyi motor. dengan jiran sebelah kanan bertukang. Di TV ke Ya, time saya nak buat video ni macam-macam bunyi. Macam saya duduk dekat dalam Zoom. Sangat-sangat tak selesa lah sebenarnya dari segi lokasi ni. Okey, dari segi masa saya pilih kelas online daripada kelas secara bersemuka. Sebabnya jadual pun dah tetapkan masa kan. Dia tinggal nak dapatkan link daripada lecturer lah, Google Meet ke untuk masuk dalam bilik kuliah dia. Lepas tu perlukan internet yang kuat. Tinggal klik je lah kan, terus masuk. Tapi kalau kelas secara bersemuka ni pula, orang kata apa, nak kena mandi, kena perkemaskan diri, pakai cantik. Belum lagi kalau pagi-pagi sakit perut kan. Lagi lah. Masa kalau online ni memang menjimatkan masa sebenarnya. Kalau offline nak kena bersiap, nak kena tunggu bas. Lepas tu tunggu bas belum tentu dapat naik tau. Bila bas sampai nak kena berebut dengan student lain. Student UPM ni kalau nak naik bas kelas macam pirana semua bersemangat nak pergi kelas. Satu situasi yang kita akan hadap lah bila berada di UPM. Jadi kalau dekat rumah sangat menjimatkan masa dan saya tak perlu nak hadapi situasi sebegitu. Kalau kita belajar secara bersemuka offline, kita perlu plan masa betul-betul. Masa kena tetaplah dah ditetapkan. Maksudnya kelas pukul 8 kita dah kena plan. Okey, subuh bangun, mandi, siap semua pukul berapa, turun pukul berapa, sebab kita nak sampai fakulti tepat pada waktu. Kalau untuk online, belajar dari rumah, kalau kelas tu pukul 10, kita pun boleh je lah pukul 9.30 tu baru mandi ke kan. Maksudnya sempat lah. masa untuk kelas online dia sangat-sangat fleksibel sebab dia mudah untuk disusun dan diatur. Contohnya lah, bila kita nak adakan satu kelas ganti tu kan, kalau dekat kampus nak adakan kelas ganti tu sangat susah sebab nak book any room yang kosong tu pada hari weekday tak ada. So bila online kelas ni nak adakan kelas ganti yang seterusnya, dia mudah je, kita hanya pilih masa bila kita free, then dia boleh proceed, tu je. Kadang-kadang ada pensyarah yang buat kelas malam untuk ganti kelas yang sebelum ni, so dia sangat-sangat mudah. Pada saya, masa ni sama ada kelas offline ataupun kelas online ni gantung pada disiplin dan personality masing-masing lah. Sebab kalau masa itu sendiri fleksibel, adakah kita pun fleksibel boleh mengikut masa yang ditetapkan kan? Jadi masa ni isu yang sangat common, sebab sedangkan kelas offline pun ada lagi pelajar yang baik, apatah lagi kelas online kan.
Jadi isu tentang masa ni dia sangat common, relatif. Jadi saya rasa macam offline atau offline masa tak ada beza sangat. Kita sedia maklum kalau nak survive dekat universiti ni banyak kos perbelanjaan yang kena tanggung. Satu untuk kos sara hidup sendiri, makanan semua tu kan. Lagi satu untuk duit assignment, yuran, universiti dan lain-lain. So kos dia agak tinggi berbanding kalau duduk di rumah. Di online class kita tak perlu keluarkan duit. Kita hanya keluarkan duit untuk beli data internet je. Yang lain-lain tu kita tak perlu fikir. Bagi belajar secara bersemuka dengan belajar dari rumah, dua-dua bagi saya ada dia punya baik dan buruk. Contohnya, kalau kita belajar secara bersemuka, offline ni, kos kita mungkin lebih kepada sara diri kita di kolej. Maksudnya untuk beli makanan semua kan. Wifi dah ada, jadi kita cuma gunakan wifi kolej je lah. Tapi kalau dari rumah, dah ada dah untuk sara diri tu sebab kat rumah kan. Tapi kita kena top up untuk wifi pula untuk dapatkan internet yang kuat. Bila bercakap tentang kos, mestilah kelas online lebih cost efficient kan. Tapi kelas offline pun ada keindahan dia yang tersendiri juga. Sebab bila kita belajar secara klasik ni, kita akan lebih rasa sentimental value dia lebih lah. Sebab kita belajar guna buku, kita print assignment. Jadi kita akan lebih rasa feel macam seorang student. Kalau untuk kelas online, hantar pun melalui email. Kalau buat assignment pun kat Prograblas. Jadi kita memang senang, memang cost efficient dah senang. Tapi sebagai student kita tak rasa sentimental value tu. Sebagai student untuk buat satu-satu assignment tu, kena cari lecturer ataupun print bahan-bahan. Duduk rumah banyak menjimatkan kos lah. Sebab apa? Sebab tak perlu nak beli makanan dekat luar. Kalau offline duduk dekat college kan kita kena cari makan sendiri, kena beli makanan kat luar, nak kena cari barang kelengkapan lah apa semua. Kalau duduk rumah semua benda tu lengkap. Tinggal makanan tu tinggal nak masak dan makan je. Kadang sambil belajar pun boleh sambil makan kan. Jadi memang dari segi kos ni, duduk dekat rumah banyak menjimatkan kos lah sebenarnya. Bagi saya, kos yang perlu dipikirkan ialah internet je. Ada internet mahal, ada yang murah, ada yang laju, ada yang perlahan. Kalau dari segi pengangkutan macam makanan bukanlah tak payah fikir kan. Tapi sebab kita duduk rumah kan, Alhamdulillah Allah bagi rezeki tu cukup. Tapi kalau secara bersemuka ni, kita kena fikir pasal kos pengangkutan, duit minyak kan. Kalau siapa yang nak motor ke kereta ke, lepas tu kos pemakanan, macam-macam lah lagi kena fikir. Kemudahan. Okey. Saya ada 7 orang adik-beradik. Adik saya semua kecil-kecil lagi. Jadi bila mereka buat keputusan untuk serang bilik saya pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kalau saya ada dalam sesi kelas ataupun apa-apa meeting online, saya akan rasa terganggu. Jadi yang baiknya bila duduk di college, menghadiri kelas offline, kita akan ada bilik sendiri, kita akan ada meja belajar sendiri, ada privacy kita tersendiri. Jadi kita boleh belajar tu tanpa mengganggu orang lain dan tanpa diganggu oleh anasir-anasir luar ya. Berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai seorang pelajar yang pernah menyiapkan projek ilmiah tahun akhir, saya rasa sangat susah sebab saya memerlukan bahan bacaan dan rujukan yang banyak dan tidak terhad. Jadi bila saya duduk di rumah, bahan bacaan dan rujukan yang saya dapat tu adalah terhad. Dekat internet pun dia asyik berulang benda yang sama. Kadang-kadang ada yang tahun dia dah lama, yang dah 10 tahun yang lalu. Berbanding dekat perpustakaan, kita boleh dapatkan segala jenis bahan rujukan yang terkini. Bila kita berada di kampus ni, semua kemudahan yang disediakan oleh universiti kita boleh gunakan bila-bila masa saja. Contohnya perpustakaan, makmal, studio ataupun bengkel, kita boleh guna bila-bila masa je, and semuanya lengkap dan kerja pun cepat siap. Tak perlulah nak keluar ke sana ke sini sebab semuanya ada dekat universiti. Untuk kemudahan belajar secara bersemuka offline, bagi saya kemudahan cukup sebab kita ada bilik kuliah, ada wifi dan ada juga aircon kan, selesa kan. Kalau untuk online, mungkin bagi setengah individu agak sukar lah. Contoh macam saya, family saya mengasuh budak-budak. Tengah hari tu memang dia orang bising lah. Kalau dia orang tidur tu barulah saya lega nak buat kerja. Belajar offline lagi lengkap kemudahan dia. Pertama sekali dari segi internet. Internet dekat UPM memang laju. Jadi senang untuk saya buat kerja, cari bahan rujukan semua. Kalau duduk rumah ni, jangankan nak cari bahan rujukan,
Nak masuk Google Meet pun tak lepas. Bila dah masuk, kena tendang balik. Sedihnya. Lepas tu dah berapa kali tukar line pun saya tak ingat. Daripada U-Mobile ke Celcom, Celcom ke U-Mobile balik. Macam tukar baju. Tapi nak macam mana kan, memang kita perlukan internet yang laju lah untuk belajar online di rumah. Okay, untuk kemudahan saya pilih kelas cara bersemuka lah berbanding kelas online. Sebabnya lecture guna mic kan. Jadi memang jelas lah suara doktor tu. Bila nak berjerit ke apa ke, memang terkejut lah kan. Lepas tu dia nak paparkan slide dia pun senang. Boleh besar, tak nampak ke, dia zoom kau-kau. Tapi kalau kelas cara online ni, yelah ada orang yang internet lambat. Jadi nak hantar file tu pun lambat. Lepas tu soal lecture pun sangkut-sangkut. Jadi tak selesa lah kat situ kan nak belajar kan. Macam tak ada mood lah. Okay, dari segi komunikasi saya pilih kelas cara bersemuka lah berbanding kelas online. Sebabnya bersemuka ni kita boleh jumpa orang kata apa, face to face kan. Kalau rasa macam malu ke nak tanya soalan ke, kita boleh tanya lecturer waktu kat belakang kelas ke, ataupun kita boleh ke bilik dia ke kan. Kat situ macam-macam lah orang kata apa, idea ataupun soalan yang kita boleh tanyakan dekat dia kan. Kalau kelas online ni kan internet kadang-kadang laju, kadang-kadang siput. Kat situ kan bila kita tanya tak sangkut. Masa lecturer pun balas pun sangkut-sangkut. Jadi kat situ macam ganggu kelas lah. Untuk komunikasi, kita akan nampak kengkangan tau. Kengkangan tu daripada segi perhubungan dengan komunikasi dengan lecturer, dengan ahli grup sendiri. Bila kelas offline, kalau kita tak dapat hubungi lecturer tersebut, kita akan pergi ke pejabat beliau kan untuk tanya apa-apa. Jadi pemahaman ketika belajar tu jadi lagi efektif, lagi faham. Bila kelas online, tiba-tiba nak tanya, line tak elok. Nak cakap, line tak elok. Sejujurnya saya cakap, pengalaman saya daripada belajar kelas online, saya tak faham apa yang lecturer saya ajar. Bukan salah lecturer, bukan salah saya. Tapi kekangan komunikasi, jaringan komunikasi antara kami tu susah. Jadi tak sampai. Macam buat lawak lah, kalau tak sampai macam mana kan. Komunikasi, bagi offline bersemuka, komunikasi bagi saya 90% lah dapat. Sebab kita dalam bilik kuliah, dia punya vibe belajar tu kuat tau. Macam lecturer kat depan, maksud kita fokus. Apa-apa nak tanya pun boleh terus tanya. Tapi kalau online, belajar dari rumah ni, dia macam sukarlah untuk yang ada jaringan internet tak kuat tu, mungkin suara lecturer pun tersekat-sekat. Adalah salah faham ataupun tak sampai maklumat. Benda tu boleh berlaku lah. Komunikasi ni memang offline lah lebih berkesan. Sebab apa-apa kalau kita tak faham, kita boleh tanya pada pensyarah. Bincang dengan kawan-kawan pun senang. Kalau online dekat rumah ni, nak tunggu reply tu bukan on the spot, ambil masa. Lepas tu nak berbincang pun dengan kawan-kawan pun susah. Sebab kadang-kadang ada yang ada komitmen lain lah, tak boleh nak hadir Google Meet bincang sekali. Kalau di UPM, kita tetapkan masa bila-bila berjumpa, bincang apa semua settle kat situ. Jaranglah ada masalah komunikasi. Communication is the key. Komunikasi adalah kunci utama. Begitu juga bagi saya, kalau belajar secara bersemuka ni, saya sangat menyukai suasana kelas yang ada maklum balas, ada respons lah. Contohnya macam sesi soal jawab ketika habis perbincangan tu kan, kita ulas balik apa yang kita belajar. Pensyarah tanya macam ni, and dia ada student jawab macam tu. So kita highlight balik apa isi-isi yang kita belajar tadi tu. Kalau online kelas ni, saya akui sangat susah untuk saya hadam dan faham apa yang pensyarah saya ajar. Sebab pensyarah bila dia dalam Google Meet, dia akan terus bercakap. Kita pun macam dengar tapi tak masuk. Dengar tapi tak masuk. Kadang-kadang tu internet kurang baik, jadi suara pensyarah pun hilang. Suara dia hilang-hilang. Lepas tu kita terkeluar daripada aplikasi Google Meet tu, nak masuk balik pun dah tak boleh recall balik apa yang dia cakap sebab dah terlepas. Jadi itulah masalahnya bila online kelas ni. Kesimpulannya, pada pendapat saya pilih kelas cara bersemuka lebih efektif berbanding kelas cara online untuk jawapan bagi topik kali ini. Offline, saya lebih prefer untuk belajar offline. Saya pilih offline. Offline. Saya lagi memilih kelas offline maupun kelas secara bersemuka. Offline is the best. Akhir sekali, ikhlas daripada kami BPPUPM, Bahagian Perumahan dan Penempatan Universiti Putra Malaysia. Selamat maju jaya kepada semua yang akan menjawab peperiksaan.
Jangan lupa untuk follow dan like Facebook dan juga IG BPP UPM. We love UPM. Study juga. Stay safe, okay? Bye. Bye. Stay tuned. Bye. Bang, bang, bang.